80 lah. Okay, Cik. Okay, saya buat satu gambar diagram kat sini sekejap. Satu timeline, maksudnya perjalanan hidup kita daripada kecil sampai dewasa, kemudian bersara, kemudian sampailah dah bersara, kemudian sampailah umur kita dah tua dan meninggal. Okay, macam Cik cakap tadi, Cik start kerja umur 18 kan kat sini. Okay, lepas tu took training untuk bersara pada umur 40. Yes. Tapi Cik tahu kan, dekat Malaysia ni kebanyakan dia bersara umur 50. Tapi tak apa, sebab saya nak cerita pasal Cik ni. Saya ambil umur 40. Dia tahu tak, dalam dalam family Cik sendiri, dalam family ni umur paling panjang umur berapa? Paling banyak nenek lah 80. Umur 80. 80 tahun. Dekat sini adalah satu sini umur 18 hingga umur 80. Ini merupakan titik untuk kita expenses. Okay. Okay, saya akan terangkan satu-satu. Di sini umur 18, waktu Cik bekerja, Cik targeting untuk bersara pada umur 40 kan? Yes. Kat sini. Maksudnya Cik kat sini Cik akan buat simpanan lah, betul? Betul tak? Cik tahu tak kita bulanan yang Cik dapat, of course lah Cik akan buat belanja kan, belanja yang seperti yang saya tunjuk tadi lah dekat slide tadi kan, betul tak? Kan dalam masa yang sama juga harus menyimpan. Cik mesti tahu kan sebab apa kena menyimpan, sebab untuk tabungan emergency kan? Yes. Okay, jadi kat sini kenapa perlu simpan? Sebabnya kita tak tahu pada masa yang akan datang selepas waktu sebelum atau selepas di antara tu mungkin duit tu duit yang mana kita dah tak ada income lah. Kita perlu lagi untuk expense dekat sini lah yang saya cakap ni. Okay, jadi apa yang saya nak cakap ni, tempoh kita dapatkan income ni daripada umur 18 sehingga umur 40 ni tempoh yang singkat. Tapi tempoh yang kita nak survive selepas bersara tu adalah tempoh yang panjang. Jadi kat sini ramai yang terlepas pandang sebab ada setengah orang dia dah ada satu simpanan, cuma tak tahu simpanan tu mencukupi atau tak lah. Jadi kalau pada Cik, simpanan yang ada sekarang ni mencukupi tak sekiranya kalau berlakunya tiga perkara? Iaitu 3 perkara yang saya maksudkan ni, kematian, lumpuh dan sakit ketika, ataupun mungkin juga boleh berlakunya musibah-musibah lain lah. Sebab simpanan ni dia penting untuk kita spend life waktu selepas bersara tu. That's why lah benda tu adalah penting lah. Sebab ramai yang ambil perlindungan, contohnya hibah takaful ni, dia tak faham. Jadi lepas tu tak tahu kenapa penting. Ada juga yang ambil perlindungan hibah tu dia sekadar ambil je. Kemudian ada juga yang macam anggap benda tu macam tak penting lah. Tapi kalau kita fikirkan balik, kalau berlakunya 3 perkara yang sebut tadi, kematian, lumpuh dan sakit ketika, dia akan efeknya pada waktu lepas kita dah tak ada income. That's why benda ni penting lah. So macam mana nak tahu berapa jumlah jumlah coverage yang Cik perlu adalah, okay, saya stop yang ni dulu.
Saya pergi ke slide yang tadi. So far yang saya explain tadi Cik faham Faham. Okay. So saya share slide tadi. Okay, macam Cik apa tu careers, maksudnya Cik yalah bukan sahaja untuk cari duit kan, untuk apa tu, tapi dia adalah untuk career. Jadi kat sini syarat untuk apa tu, untuk cari pendapatan ni untuk bekerja, Cik tahu tak dia punya ni adalah untuk syarat paling utama adalah untuk wang masuk ni adalah kena sihat. Betul tak? Yes. Setuju tak saya? Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak bekerja? Lagipun masa kita nak apa tu lapor diri dekat syarikat pun minta kita buat full medical check up. That's why nilai kesihatan tu sangat penting. Waktu sihat ni kita perlukan buat sesuatu lah, macam buat financial planning betul-betul. Kemudian apa tu nilai kesihatan ni menyebabkan kita boleh cari rezeki. Kalau tak sihat, so rezeki pun tak masuk lah, duit pun tak masuk. So macam mana kita nak survive, betul tak? Okay, so saya pergi pada next slide. Okay, sekarang ni isu dia macam mana kita nak bantu Cik ataupun bagaimana Cik saya boleh bantu Cik dengan cara dapat perlindungan. Dia macam ni Cik, sebenarnya kalau nak tahu jumlah cover patut Cik perlu adalah 10 tahun pendapatan jika berlakunya kematian. Dia contohnya macam ni lah, orang yang berpendapatan 5,000 ni, dia at least kena ada 600,000 coverage. Kenapa 600,000? Sebab of course lah, bila orang tu orang tu dia dah ada pendapatan, dia akan buat komitmen bulanan, lepas tu akan bayar bil bulanan, buat simpanan, lepas tu ada macam ada hutang-hutang lain lah. Tapi anda kata kalau 3 perkara disaster dalam financial ni berlaku, kematian, lumpuh dan sakit ketika, dia akan menyebabkan impact dia adalah kalau tak boleh bayar, sebab apa? Dia akan menyebabkan jatuh bankrupt ataupun terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Sedangkan waktu di mana diperlukan bantuan sebab 3 perkara tadi, kematian, lumpuh dan sakit ketika, dia punya komitmen tu still berjalan macam biasa. That's why saya cakap tadi, kalau tak boleh bayar, kemungkinan akan jatuh bankrupt. Gitu. That's why perlunya ada perlindungan takaful ni secukupnya, at least 10 tahun pendapatan. Kalau ambil yang bawah daripada coverage tu, dia kesan dia kemungkinan tak mencukupi lah. Then dia tak boleh sustain lama. Jadi saya pernah jumpa dengan orang yang berpendapatan 5,000 yang ambil coverage untuk kematian, lumpuh dan sakit ketika hanya 50,000, tak cukup. At the end apa yang dia ambil tu tak membantu. Dan untuk pengetahuan Cik kan, dekat Malaysia ni 45% rakyat Malaysia yang mengambil perlindungan takaful ni sebenarnya di bawah coverage yang sepatutnya diambil. Sepatutnya kita macam saya cakap tadi lah, 10 tahun pendapatan. Tapi dia ambil cover yang bawah. Lepas tu yang satu lagi, kita kena ada satu perlindungan untuk sakit ketika ni 5 tahun pendapatan. Kita tahu tak 5 tahun pendapatan ni kenapa? Tak tahu. At least lah 5 tahun. Tahu tak kenapa? Tak tahu. Tak tahu. Tahu. Ini macam yang pernah saya jumpa di rakan satu industri. Dia sakit jadi dia menyebabkan tak boleh kerja. Dalam tempoh sementara tak boleh kerja, buat treatment, dan dalam masa yang sama juga bayar untuk komitmen bulanan itulah. Jadi apa yang saya nak cerita, coverage yang dia ambil tu sangat membantu sebab dia boleh bayar komitmen dan buat rawatan. Dan alhamdulillah selepas 3 tahun
dia pulih tak sepenuhnya, tapi at least sihat lah. That's why kita kena ambil coverage ni maksimum dia 5 tahun ataupun 3 tahun. Macam tu. Kalau coverage 1 tahun pun boleh untuk awal permulaan sekiranya tidak mencukupi dari segi financial. Gitulah. So far cik faham? Faham? Okay. So untuk tu kita perlu sediakan tabung kecemasan. Macam mana nak sediakan tabung kecemasan ni? Saya rasa macam mana kita nak sediakan kecemasan cik? Cik Lufi. Buat simpanan lah. Hello? Tahu tak sediakan tabung kecemasan ni macam mana? Boleh tahu tak? Pada Buat simpanan. pandangan cik lah. Buat simpanan. Hello? 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 Ya cik, dengar tak? Tadi Dengar putus-putus. tak? Dengar, tapi you putus-putus. Tak dengar? Ni dengar lah. Dengar tak cik? Dengar. Oh, putus-putus. So saya nak tanya, putus-putus. Okey, kejap. Saya adjustkan. Ini saya letak. Okey cik. Dengar? Hello? Tak dengar. Dengar tak? Kejap Ni dengar lah. Yang you cakap dari tadi tak dengar. Saya ingatkan you senyap lah. Dengar. Okey, dengar tak? Dengar. Okey. 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 Okey, soalan dia, saya nak tahu dengan adanya duit simpanan yang cik ada sekarang ni, seandainya berlakunya 3 perkara dalam financial disaster, iaitu kematian, lumpuh dan sakit kritikal ataupun musibah yang lain, kan? Berapa lama tabungan yang cik ada tu, simpanan yang cik ada tu dia boleh bertahan? Boleh tahan tak sampai 1 tahun? Tak kot. Tak, at least berapa lama? 6 bulan ke? 6 bulan. Okey, tapi cik memang ada buat consistently buat simpanan kan? Ada? Ada. Okay, Alhamdulillah. Cik, dia macam ni, kita untuk dapatkan emergency fund ni sama ada buat simpanan ataupun satu lagi cara yang cepat adalah melalui buat tabung kecemasan dekat Zurich Takafu lah. Okay, di mana cik hanya perlu bagi 10% at least kepada Zurich Takafu untuk buat satu tabungan secara cepat mengikut cik punya pendapatan. 500,000 ni dia merupakan satu example saja, contoh. Sebab saya tak tahu berapa jumlah pendapatan yang cik ada. Pendapatan cik sekarang ni. Dia gini, cara untuk kira berapa peruntukan yang cik ada yang perlu cik buat untuk dia sendiri dan keluarga. Cik kira pendapatan sebulan darab dengan 12 bulan dan darab dengan 10 tahun. Itu yang cik perlu sebenarnya. Boleh tahu tak berapa jumlah peruntukan emergency fund yang cik perlu? Oh, tu pun saya tak pernah fikir. Just simpan je lah. Oh, simpan sajalah. Hmm. Tapi presentation yang saya share tadi, yang timeline tadi, yang mana
perjalanan dia daripada cik bekerja sampailah pada umur meninggal. Cik faham kan? Faham tak? Faham. So that's why lah cik perlu adanya perlindungan untuk takafu ni. Untuk keluarga jugalah dan Okey. cik dia sendiri. Hmm. Macam tu. Sebab kalau cik simpan sendiri, berapa lama cik nak capai cik punya emergency fund tu? Target. Oh, memang lama lah. Tak Lama. ada. Memang lama lah. Agak-agak berapa lama? 100 tahun? Oh, lebih lah. Kalau ini amount dia memang lama lah. Tak, bukan 500,000 cik. Mengikut kepada cik punya pendapatan. Pendapatan cik. Yelah, kalau ikut pendapatan pun memang lama lah. Maksudnya komitmen yang ada pun tinggi lah. Oh, ya ke? Simpan bukan simpan besar. Betul. Jadi mungkin ambil masa 80 tahun? Lebih ke boleh jadi lebih lah. Sebab kita simpan bukan besar. Komitmen lagi tinggi daripada simpanan. Oh, gitu. Faham? Sebab komitmen tinggi pula cik kena ambil takafu cik sebenarnya. Sebab nanti in case katakan kalau berlakunya apa itu yang saya sebut tadi, kematian. Kematian ni offer lah cik akan tinggalkan hutang dekat waris. Betul tak? Tapi kalau anda kata tak boleh kerja, tak boleh kerja ni seperti hilang upaya penuh kekal, dah tak boleh nak jana income ataupun sakit ketika ni. So dia akan impact dia cik still kena bayar komitmen bulanan. Komitmen yang cik buat. Komitmen ni tak semesti dengan hutang bank, anak-anak pun komitmen juga, betul tak? Tanggungjawab. Betul. Kan? So that's why kena ada peruntukan takafu. Sebab kalau kita buat simpan sendiri, dia punya targeting tu mungkin lambat. Then on the way untuk capai tu mungkin ada something yang tak diduga ke, gitulah. Then at the end terpaksa pakai duit simpanan tu. So paling cepat dan paling mudah adalah melalui bina aset segera ni dengan Zurich Takafu. Gitulah cik. Okey. Sebab saya percaya cik ni seorang ketua keluarga, seorang suami, seorang ayah yang memang nak bagi perlindungan yang terbaik untuk keluarga kan. So at least lah cik kena peruntukkan 10% ataupun 3% daripada jumlah daripada pendapatan tersebut lah. Gitu. Okay. Daripada caruman ni caruman 300 ni dia bukan 300 sebenarnya, kita nak bagi tahu apa manfaat yang akan cik dapat lah. Terputus. Dengar tak? Okey, boleh. Dengar. Cik, apa yang akan cik dapat kiranya cik bagi buka akaun dengan Zurich Takafu ni, cik akan dapat dibayar pampasan sakit ketika sebanyak 500,000. Ni 500,000 ni sampel saja. Nanti saya akan buatlah satu quotation yang bersesuaian dengan cik lah. Okay. Kemudian untuk kematian, lepas tu dapat manfaat untuk hilang upaya penuh kekal, kemudian untuk manfaat warga emas. Tapi penyakit kritikal tu yang belum ada ke? Kalau yang dah ada cover juga ke tak? Kalau yang dah ada tu maksudnya macam mana cik? Tak faham. Okey, kalau macam saya ada asma, so cover ke tak? Kalau biasa untuk yang penyakit sedia ada memang dia tak cover. Tapi ni dia tak relate dengan penyakit. Dia relate dengan untuk yang hilang upaya penuh kekal lah. Maksudnya tak boleh buat 6 perkara. Tak boleh mandi sendiri, perlu bantuan daripada orang lain, makan sendiri. Tu macam manfaat penyakit kritikal tu. Oh, untuk penyakit kritikal ni. Kalau nak kira listing dia tu ada 51 jenis sakit kritikal, tapi dalam senarai yang saya tengok, asma tak ada. Dia banyak berkaitan dengan jantung. 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 Lepas tu salah satu yang saya ingat adalah stroke lah. Lumpuh pun dikategori sebagai
sakit kritikal. Macam tu. So far Cik faham kan yang saya share Faham, ni Cik? So, faham, saya nak faham. minta pandangan Cik lah. Apa yang Hmm. saya share ni, daripada 1 sampai 10, mana Cik letakkan keutamaan untuk ambil perlindungan terkaful ni Cik? Maksudnya? Maksudnya saya nak tahu yalah berdasarkan kefahaman Cik dan pentingnya ambil perlindungan terkaful ni, rate dia, rating dia 1 sampai 10, Cik letak berapa? Rate. Kalau penting memang 10 lah. 10. Hmm. 10. So that's mean Cik memang perlukan perlindungan terkaful ni lah sebab Cik tak ada lagi, betul tak? Betul. Hello. Ya Cik. Oh. Itu saja yang tentang slide ni. So Okay. bermaknanya kat sini sebenarnya apa yang saya nampak, yang saya nak summarizkan balik apa yang Cik cakap tadi. Apa tu? Cik ada impian. Maksudnya impian Cik untuk bersara pada umur 40. Cuma Itu target lah. target betul. Cuma kita tak tahu dalam tempoh kita selepas bersara tu apa yang akan berlaku. That's why Cik kena ada satu tabungan yang segeralah, yang cepat melalui terkaful. Cik, macam ni, saya nak cuba bantu Cik, boleh ke? Okay. Saya cuma nak tahu boleh saya dapatkan detail Cik untuk nama. Saya cuba buat quotation yang bersesuaian lah, mengikut pada bajet Cik. Cuma kalau saya buat ikut kepada coverage Encik Lutfi, berapa sebenarnya yang Cik perlu? Sekarang ni tak tahu coverage berapa yang perlu. Tapi kalau masa terdekat, kalau apa-apa jadi, saya rasa 100k pun okey dah. 100K. Sekarang lah tak tahu. Sebab kita tak sure apa yang kitanya berlaku akan datang. So itu apa yang kita fikir. Cik tahu tak, macam Cik cakap tadi, Cik punya pendapatan darat dengan 12 bulan, lepas tu darat dengan 10 tahun. Itu coverage yang Cik patut ada. Kalau kira macam tu, berapa sebenarnya coverage yang Cik perlu ambil? Kalau ikut tu 400 lah. 400,000. Hello? 400,000. Maksudnya Cik perlu 400,000 lah. Betul. Cik Kalau perlu... ikut kiraan tu lah. Kalau ikut kiraan tu lah. Yelah, sebab sekarang ni perlu Cik ambil terkaful sebab kita dalam keadaan COVID kan. Tiba-tiba lah kalau berlakunya apa tu diuji, apa tu macam yang kes, kita ambil contoh lah figura yang terkenal tu, Siti Sarah Raisuddin kan, tiba meninggal. Kena je dalam tempoh hari terus tak ada. Tak tunggu lama lah maksudnya. Sebab kita ditambah dengan sekarang ni virus Delta kan. So memang perlunya ada persediaan dari segi apa tu financial planning. Bukan dia sendiri je kena ambil apa tu protection kan. Buat ambil vaksin ke, menjarakkan sosial. Untuk financial pun perlu juga. Betul tak Cik Lufi? Betul. Cik Lufi, boleh tak saya dapatkan detail Cik ni untuk saya try buat quotation? Boleh lah, WhatsApp lah kan? Boleh WhatsApp. Sebab lain putus-putus, tak clear. Saya dengar tak dengar. Boleh. Sebab saya pun tengok ni masa pun tak lama dah. Kita punya sesi ni dia paling lama pun sampai 45 minit je.
Sebab saya pun dengar tak dengar putus-putus saya macam tak apalah saya dengar nasib baik you ada visual tu saya baca lah nampak lah. Oh, okey, faham. Okay, so nanti Cik bagi saya detail, saya WhatsApp kat Cik. Nanti lepas tu kita try buat second appointment yang macam ni lah untuk bagi Cik Okey boleh. Boleh. Tapi kalau itulah. Okey Cik. So ada apa nak tanya tak? Buat masa ni tak ada. Nanti apa-apa kalau tu saya tanya WhatsApp sebab dekat WhatsApp tu mungkin you akan bagi lebih detail lagi tak? Okey boleh. Cik Lutfi. Sebab saya apa dia? Apa tadi? Tak ada apa-apa. Apa dia? Oh tak ada. Saya pun dah lupa. Oh. Putus-putus lah tak dengar. Dah lupa dah saya pun. Nak apa? Details. Detail tu lah. Tak ada apa pun. Lepas tu nanti saya try buat quotation, kita try ni lah buat second appointment tu je. Okey boleh. Okay. Cik, itu saja kan? Yes. Sebab putus-putus saya tak boleh nak dengar sangat. Okey, tak apa. Cik, terima kasih sebab bagi peluang untuk saya share. At least Sama. boleh sampaikan ni lah. Sebab Okey boleh. between ambil ketak tu dia sebenarnya terpulang kepada diri sendiri. Kalau kita ada awareness yang tinggi, dah faham apa yang kita ceritakan ni, insya-Allah Cik akan buat yang terbaik untuk family, betul tak? Betul. Okey. Cik, terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Salam.